Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak. Berjumpa lagi bersama cikgu. Okey, di dalam bidang matematik, jom belajar matematik bersama cikgu Syah. Okey. So, hari ini, dalam video ini, kita akan terus dengan matematik tingkatan 1. Okey, bab 6, persamaan linear. Okey, kita akan fokus kepada 6.3, persamaan linear serentak dalam dua pembuli ubah. Okey, jadi bahagian ini sangat penting anak-anak ya. Jadi anak-anak kena fokus dan tengok betul-betul ya, fahamkan. Okey, 6.3 persamaan linear serentak dalam dua pembuli ubah. Bagaimanakah anda membentuk persamaan linear serentak dan mewakilkannya secara graf? Standard pembelajaran ya, membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian. Seterusnya, mewakilkan persamaan linear serentak dalam dua pembuli ubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan linear serentak. Okey. Faiza menternak sejumlah 7 ekor ayam dan itik di sebuah reban. Kos menternak seekor ayam ialah RM2 seminggu, manakala kos menternak seekor itik ialah RM1 seminggu. Okey. Jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik ialah RM12 seminggu. Berapa ekor ayam dan itik yang diternak oleh Faiza? Okey, berdasarkan situasi di atas, katakan X tu adalah mewakili ayam dan Y adalah ekor itik diternak ya. Jadi kita tahu kan jumlah ternakan dia 7 ekor, bermaksud X tambah Y 7 lah. Ayam tambah itik 7. Kemudian dia kata jumlah kos ternakan bagi ayam dan itik ialah RM12 seminggu ya. Jadi X ada 2. Kenapa 2? Sebab kos dia RM2 seminggu untuk seekor ayam. Jadi 2X. Manakala untuk itik RM1 seminggu seekor itik. So 1Y ya. Jadi 2X tambah Y, dia akan dapat 12 lah sebab kos ternakan ayam dan itik seminggu ialah 12. So, kita dapat dua persamaan kat sini ya. Jadi, kalau kita tengok kedua-dua persamaan yang dibentuk itu adalah persamaan linear dalam dua pembuli ubah kan. Kita ada dua pembuli ubah dan pembuli ubah kuasa 1 ya. Dua pembuli ubah kuasa 1. Jadi, dua-dua persamaan ini adalah persamaan linear dalam dua pembuli ubah. So, untuk menentukan bilangan ayam dan bilangan itik, kita perlu mencari nilai X dan nilai Y yang memuaskan kedua-dua persamaan linear itu. Okay, X dengan Y yang memuaskan kedua-dua persamaan ini lah. Macam mana kita nak cari? Jadi, itu yang kita akan gunakan ataupun yang kita akan pelajari dalam bab ni. Okay, aktiviti penerokaan 3A. Meneroka persamaan linear serentak ya. Jadi arahan dia menerokai sendiri. Okey, macam mana nak dapat bahan dia? Buka folder. Okey, dalam muka surat ini ya. Untuk dapatkan fail ni, GeoGebra ni. So anak-anak kena dapatkan, baca arahan, ikut arahan dia. Betul-betul. So apa hasilnya jika anak-anak buat aktiviti tadi? So hasil daripada aktiviti penerokaan 3A itu, kita dapati bahawa titik persilangan antara dua garis lurus itu ialah pasangan penyelesaian sepunya bagi kedua-dua persamaan linear. Okey, so kita tahu kan dalam 6.2 sebelum ni, kalau persamaan linear dalam dua pembuli ubah, dia ada banyak kemungkinan penyelesaian dia, betul tak? Tapi apabila kita ada dua persamaan yang ada dua pembuli ubah yang sama, dua pembuli ubah linear yang sama, jadi untuk mencari nilai sepunya dia, maksudnya kita kena cari nilai X dengan Y ataupun nilai pembuli ubah yang sepunya antara dua-dua persamaan tadilah. Jadi caranya ialah kita boleh plot dua graf bagi dua persamaan tadi. Persamaan pertama buat satu graf, persamaan dua buat satu graf lagi. So dia akan bersilang. So titik persilangan tu adalah penyelesaian sepunya ya. Jadi persamaan linear X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 12. Ini yang anak-anak buat tadi dalam aktiviti tadi. So merupakan persamaan linear serentak dalam dua pembuli ubah kerana kedua-dua persamaan linear itu mempunyai dua pembuli ubah yang sama. Okey, penyelesaian persamaan linear serentak yang mempunyai satu titik persilangan dikenali sebagai penyelesaian unik. Okey, sebab kita ada beberapa penyelesaian nanti ya. Okey, 3B. Meneroka persamaan linear serentak, masih lagi dapatkan folder ni. Okey, so kali ini dia tukar persamaan.
Jadi kalau anak-anak tengok, ni dia punya. Okey. Kalau anak-anak tengok, dia memang tak bersilang. Sebab dia selari. Jadi apakah hasil yang anak-anak patut dapat? Ini satu lagi kes pula. Apabila anak-anak plotkan graf ni, kita dapati graf dia bertindih. Jadi lengkapkan jadual ni. Keadaan lurus, kedua-dua lurus, titik persilangan dia apa? So, bincangkan hasil dapatan awak. Ada dua graf tadi, ada dua persamaan, dua graf. Okey. So, hasil daripada aktiviti permukaan 3A yang bermula tadi dengan 3B menunjukkan bahawa terdapatnya 3 kes yang melibatkan penyelesaian persamaan linear serentak, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Kalau dua garis itu bersilang, maksudnya kita ada penyelesaian unik. Apa maksud unik? Maksudnya kita hanya ada satu penyelesaian, satu pasangan penyelesaian, iaitu satu X, satu Y. Kalau dia selari, tadi. Okey, kalau bersilang macam ni lah. Tak nampak cikgu pakai putih. Ini bersilang. Jadi tengok, dia ada satu je. Okey, kalau selari macam mana? Selari kan dia macam ni, dia tak bertemu. Jadi apa jenis penyelesaian dia? Dia tiada penyelesaian sebab dia tak bersilang. Okey, kalau bertindih. Bertindih maksudnya, kalau saya, mula-mula saya ada satu garis kuning, lepas tu saya ada satu merah. Dia bertindih. Jadi, kalau tengok, setiap titik yang dia bertindih itu adalah dia punya penyelesaian. Itu sebab jenis penyelesaian dia adalah penyelesaian yang tak terhingga, sebab dia bertindih. Jadi, ini tadi aktiviti 3A kan. Ini tadi aktiviti 3B. Ada dua aktiviti. Okey, ini tadi yang pertama, dia selari, yang kedua dia bertindih. Ini yang pertama. Okey, faham Jadi ingat, untuk persamaan linear serentak dalam dua formula ubah, dia akan ada 3 keadaan. Sama ada kalau dia bersilang, dia ada satu penyelesaian unik. Pasangan, satu pasangan maksudnya dia ada X dan Y. Kalau dia selari ni, dia memang tak ada penyelesaian. Dan kalau dia bertindih, dia penyelesaian tidak terhingga. Okey, kita tengok contoh. Okey, latih di 6.3a, bentukkan persamaan linear serentak bagi setiap situasi harian yang diberi. Seterusnya, wakilkan persamaan linear serentak dalam dua formula ubah secara graf. Okey, A, B. Okey, saya nak kamu try buat graf. Tengok apa yang jadi. Kamu nak guna GeoGebra pun boleh. Nanti just copy paste GeoGebra, masukkan dalam kamu punya, maksudnya tukar dia punya ni lah. Kamu dapatkan dia punya persamaan dan masukkan dalam GeoGebra tadi. Tengok apa jadi dengan graf dia. So, kamu boleh salin lah graf tu dalam buku kamu. Okay, so 5 minit Kalau rasa dah okey, proceed. Kalau rasa tak okey, tengok balik apa yang tak faham, apa yang salah, buat pembetulan Okay, kita teruskan. Okay, bagaimana anda menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua formula ubah? Standard pembelajaran. Menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua formula ubah menggunakan pelbagai kaedah. Okey, so ada 3 kaedah sebenarnya. Persamaan linear serentak dalam dua formula ubah dapat diselesaikan dengan yang pertama, kaedah graf tadi kita dah lihat. Kaedah pergantian dan kaedah penghapusan. Okey, contoh 11. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah graf. Maksudnya anak-anak kita kena lukislah graf ini, kita lukis graf ini juga. Okey. Jadi yang biru tu adalah X tambah Y sama dengan 6 punya graf. Okey. Manakala yang merah tu adalah graf untuk 2X tambah Y sama dengan 8. Okey. Jadi tengok dia bersilang kan. Bila bersilang dia ada penyelesaian unik. Tengok dia bersilang kat mana sini. So baca apa X dia? 2. Apa Y dia? 4. Jadi dia minta selesaikan persamaan kan. So daripada graf titik persilangan dia 2, 4. Jadi penyelesaian dia adalah X2, Y4. Macam mana nak lukis? Okey, nak lukis graf ni senang je. Kamu buat table. Okey.
Okey, kamu buat table. Buat table ni buat cantik-cantik sebab cikgu tak ada pembaris. Okey, gunakan XY. Baik, katakan yang pertama X tambah Y sama dengan 6 kan. Okey, kamu boleh pilih je apa-apa nilai yang positif lah, yang senang. Okey, katakan kamu pilih X kosong. Jadi kalau X kosong, gantilah kat sini. Kosong tambah Y sama dengan 6. So, Y sama dengan 6. So, dapat 6. Jadi, dekat graf, kamu cari mana 06. 06 kat sini. So plotkan. Lepas tu katakan kamu pilih titik yang kedua pula. Okey, kamu nak pilih apa? Katakan kamu nak pilih X2. Okey, so X2 X tambah Y sama dengan 6. So X2. So 2 tambah Y sama dengan 6. So Y sama dengan 6 tolak 2 kan. So Y sama dengan 4. 4. Jadi, so baca kat graf mana 2, 4. 2, 4 sini. Jadi apa patut buat? Ada dua titik kan, ni dengan ni. So ambil pembaris lah. Pembaris, gariskan tu. Okey, cikgu padam gariskan. Jadi dapatlah graf. So macam tu juga awak buat untuk persamaan yang kedua tu. Ya. Buat sedikit jadual ringkas. Pilih titik yang boleh menghasilkan nombor positif lah. Elakkan dapat pecahan atau perpuluhan. Kalau dapat, maksudnya pilih nilai lain. Ya. So, bila awak dah dapat, tengok. Kalau dia ada satu penyelesaian unik, terus dapat jawapan. Kalau tidak, kalau dia selari, maksudnya apa tadi? Tidak ada penyelesaian kan? Kalau dia bertindih, maksudnya penyelesaian dia tidak terhingga. Kita tak dapat nak listkan semua penyelesaian dia. Okey, itu kaedah graf. Alright, next. Dia kata, alright, kaedah penggantian pula. Okey. Kaedah penggantian ni. Okey. So, yang pertama anak-anak, kita ada dua kan persamaan. X tolak 3Y sama dengan 7. Kamu namakan. Katakan ini persamaan 1. Okey, 5X tambah 2Y sama dengan 1. So, kamu namakanlah ini persamaan 2. Okey, cuba tengok 1 dengan 2. Ada tak pembuli ubah yang perkali dia 1? Ada kan? Iaitu dekat persamaan 1. Sebab X tu adalah perkali dia 1. Jadi, kamu ambil persamaan 1. Okey, kamu tulis macam inilah dari 1. So, X tolak 3Y sama dengan 7. Kamu jadikan yang pembuli ubah perkali 1 tadi tu sebagai subjek. Maksudnya, kamu pindahkan yang tak berkaitan tu, kamu tinggalkan dia. Tak pindahkan yang tak berkaitan tu ke sebelah satu lagi. So, dia jadi macam inilah. X sama dengan 7 tambah 3Y. So, namakan ini sebagai persamaan 3. Jadi sekarang, apa maksud kaedah pergantian? Awak gantikan nombor 3 tadi dalam 2. Tak boleh dalam 1. Sebab 3 tu berasal daripada 1. Jadi tak boleh. Awak kena gantikan 3 dalam 2 lah. Jadi macam mana? So 5 darab X kan? So 5 darab X. Jadi X dah tahu apa? 7 tambah 3Y. Tujuan dia kita nak jadikan dia satu pembuli ubah je. Dapat macam tu. Lepas tu yang ni kembangkanlah. Ya. So dapat 35 tambah 15Y tambah 2Y sama dengan 1. Okey. So 15 tambah 2Y dapat 17Y. Okey, 1 35 pindah sana dapat tolak 35. Jadi 17Y dapat negatif 34. So Y sama dengan negatif 74 bahagi 17 ya. So Y sama dengan negatif 2. Jadi dah dapat Y negatif 2 kan? Ganti balik dalam 3. Kita kena cari X. Jadi X sama dengan 7 tambah 3 darab Y. Y negatif 2. So X sama dengan 7 tolak 6. So X sama dengan 1. Jadi ini jawapanlah X1 Y negatif 2. Okay. So inilah dia punya kaedah penggantian. Okay. So ini step dia lah, yang lebih proper ya.
So, X1, Y negatif 2. Okay. Cikgu padam sikit supaya kamu nampak. Okay. Alright. Kaedah graf dah, kaedah penggantian dah. Okay, next kita lihat kaedah penghapusan. Tapi sebelum tu kita tengok tick listari dulu. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pembeli ubah dengan kaedah penggantian. Yang pertama, ungkapkan satu daripada pembeli ubah dalam sebutan pembeli ubah yang satu lagi. Gantikan ungkapan itu ke dalam persamaan yang satu lagi. Selesaikan persamaan linear dalam satu pembeli ubah. Gantikan nilai yang diperoleh ke dalam persamaan yang diungkapkan untuk mencari nilai pembeli ubah yang satu lagi. Okey, jadi ingat bila kita selesaikan persamaan linear serentak dua pembeli ubah, so dia ada dua pembeli ubah x, y kan. Jadi dah dapat y, jangan awak stop sebab kena cari x pula. Ataupun dah dapat x, kena cari y pula. Jangan stop. Okey, next. Satu lagi kaedah. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penghapusan pula. Okey, macam mana? Okey, yang pertama awak kena susun Okey, cikgu buat A. Okey, x tambah 2y sama dengan 9. Kena susunlah kalau x. So, sini 3x tolak 2y sama dengan 15. Okey, ni persamaan 1, persamaan 2. Kena susun x dengan x, y dengan y, yang tak ada dengan tak ada. Okey, cuba tengok. Ada tak pembeli ubah yang sama? Okey, ni x, ni 3x. Tak boleh sebab x ni 1x, ni 3x. Okey, kalau y ada 2, y bawah pun 2. Boleh. Tapi macam mana nak hapuskan? Kita nak hapuskan terus kosong. Okey, yang ini positif 2y bawah, negatif 2y. Okey, cuba kalau awak kata persamaan 1 tolak persamaan 2. Okey, kita tengok. Okey, x tolak 3x. 1x tolak 3x. So, dapat 1 tolak 3, negatif 2x. Okey, negatif 2x. So, cikgu padam. Okey, kalau yang seterusnya, positif 2y tolak negatif 2y. Kita kena ambil tanda dia. So, 2y, negatif, tambah 2y. 4y. See? Tidak terhapus. Kalau terhapus, maksudnya kosong. Jadi, salah. Padam. So, tak boleh tolak. Okey, kita try tambah. Okey, x tambah 3x. So, 4x. Okey, y positif 2y tambah negatif 2y. Okey, yang ini selesaikan. So, 2y tambah tolak jadi tolak kan. So, 2y tolak 2y, kosong. Yes, ni correct. Jadi maksudnya persamaan 1 kena tambah 2 untuk hapuskan y. Okey, jadi y hapus. So, sama dengan jadi kosong tak payah tulis lah. 9 tambah 15 dapat berapa? 24. Okey, selesaikan. So, x sama dengan 24 bagi 4. So, x sama dengan 6. Okey, dah dapat x. Jangan lupa gantikan. Gantikan x sama dengan 6. Tak kira dalam mana-mana. Katakan saya nak masukkan dalam 1. Okey, untuk cari y. Jadi, x tambah 2y kan. So, x tu adalah 6. So, 6 tambah 2y sama dengan 9. So, 2y sama dengan 9 tolak 6. So, y sama dengan 3. 2y sama dengan 3. Cikgu tulis sini lah tak muat. Jadi, y sama dengan 3/2. Dia tak semestinya dapat nombor bulat. So, dapat y pecah. So, dapatlah. Dah dapatlah x sama dengan 6. Okey. Y sama dengan 3/2. X sama dengan 6, Y sama dengan 3/2. Okey, kita tengok yang B. Sebelum itu, kita tengok dulu tip listari langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pembeli ubah dengan kaedah penghapusan. Darabkan satu atau kedua-dua persamaan dengan satu nombor untuk menjadikan perkali bagi satu pembeli ubah adalah sama. Tambah atau tolak dua persamaan itu menghapus salah satu pembeli ubah. Selesaikan persamaan linear dalam satu pembeli ubah. Gantikan nilai yang diperoleh ke dalam persamaan asal untuk mencari nilai pembeli ubah yang satu lagi. Okey, yang nombor 2 ni lain sikit. Okey, imbas QR code kat bawah ataupun masuk laman web ni untuk contoh 13B dengan menggunakan kalkulator saintifik. Kita boleh cari dengan menggunakan kalkulator saintifik.
Tapi dalam peperiksaan, kalau anak-anak guna kalkulator saintifik terus kasih jawapan, maka kosong lah. Cikgu takkan kasih markah. Macam cikgu cakap, kalkulator boleh guna untuk cek jawapan. Langkah kerja kena buat. Tak buat, no marks. Okay, kita tengok B. B ni ada lain sikit. Kenapa lain? Sebab semua pemboleh ubah dia tak sama perkali dia. X ada 2, X 3, Y 5, 4Y 4. Jadi kita kena samakan baru tolak kan, macam A tadi. So dia kata apa? Darabkan 1 dan 2 untuk menyamakan perkali X. So GSTK 2 dan 3 adalah 6. Jadi persamaan 1 dia darab 3 semua. So 2X darab 3 dapat 6X. 5Y darab 3 dapat 15Y. 14 darab 3 42. Okey, persamaan 2 darab 2 dia kata. 3X dapat 6X, 4Y, 8Y, 7 jadi 14. Sekarang persamaan yang atas tu dah tak pakailah, sebab persamaan 1 dengan 2 tu dah jadi persamaan 3 dengan 4. Faham cikgu. So jangan tengok persamaan 1 dengan 2 lagi. Tengok dengan 3 dengan 4. Jadi sekarang tengok, ada yang samakan 6X dengan 6X. Y tak sama tapi X sama. Jadi 6X kat sini positif, ni positif. Jadi nak selesaikan, nak jadikan kosong, tolaklah 3 tolak 4 So 6X tolak 6X nampak kosong. 15 tolak 8Y 7Y. 42 tolak 14 28. Jadi 7Y sama dengan 28. Jadi nak dapat Y bahagi 7 kan. 28 bahagi 7 dapat 4. So dah dapat Y sama dengan 4, gantilah. Nak ganti dalam 1 boleh, dalam 2 boleh, 2 pun boleh. Tapi contoh ni dia ganti dalam 1. So 2X tambah 5Y, Y tu 4. So 5 darab 4 sama dengan 14. So 20. Pindah sana jadi tolak 20. 14 tolak 20, negatif 6. Hapuskan 2 bahagi dengan 2 kan. So negatif 6 bahagi 2 dapat negatif 3. Jadi dapatlah jawapan dia X negatif 3 dan Y 4. So ada 3 kaedah ni kena faham ke betul-betul. Kaedah graf, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okey, cikgu mana satu nak pakai? Terpulanglah kalau dalam exam, dalam peperiksaan dia dah minta kamu kena guna metod yang mana, kaedah mana, kena ikutlah. Kalau soalan kata guna graf, guna graf lah. Tak boleh guna yang lain. Cikgu kalau dia tak sebut apa-apa, dia hanya suruh selesaikan je persamaan serentak linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kalau dia tak cakap apa-apa kaedah, terpulang pada kamu lah. Kalau kamu kata, kamu rasa kamu okey, kamu faham, kamu suka dengan graf, buat graf. Kalau kamu rasa kamu lebih faham kaedah penggantian, buat penggantian. Kalau kamu rasa kamu lebih suka dan senang dengan penghapusan, buat kaedah penghapusan. Terpulang kepada soalan. Okey, latih diri 6.3b, selesaikan persamaan linear serentak berikut. Dia tak cakap pun. Kalau cikgu, cikgu, kamu kena mahir semualah. Cikgu tetapkan. Okey, ni guna graf. KB guna kaedah penggantian. Okey, ni kaedah penghapusan. D bebas. Bebas tu maksudnya kamu boleh guna apa-apa kaedah lah yang kamu suka. Sebab kamu kena fahamkan tiga-tiga lah. Bila dah teori tiga-tiga nanti tak ada masalah. Okey, buat dalam masa 5 minit. Okey, lepas tu tengok jawapan belakang. Kalau okey, kalau betul, kamu dah buat, kamu boleh cek. Selain daripada tengok jawapan belakang, kamu boleh guna kalkulator. Tadi dah belajar kan. Boleh cek jawapan kamu betul tak. Kalau betul, maksudnya jalan kerja kamu tu betul lah, insyaAllah. Okey, so 5 minit. Kalau salah, tengok balik video ni. Repeat balik, fahamkan. Ataupun tanya dengan kawan dan guru kamu lah. Kalau kamu masih tak faham. Okey, kalau dah okey, kita teruskan. Alright. Bagaimana anda menyelesaikan masalah? Setiap pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, ada 2 orang Yang ini, yang biru ni dia kata apa? Semalam saya membawa isteri dan 3 orang anak yang berumur di bawah 12 tahun ke zoo negara dengan jumlah bayaran tiket RM97. Yang hijau ni pula kata, pada minggu lepas saya membawa isteri dan seorang anak yang berumur 5 tahun bersama 2 orang kawan saya ke zoo negara. Jumlah bayaran tiket adalah RM139. So, berdasarkan kumpulan 2 orang di atas, berapakah harga tiket bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak? Okey, jom selesaikan. Memahami masalah Harga tiket 2 orang dewasa, 3 kanak-kanak, 97. Harga tiket bagi 4 dewasa, seorang kanak-kanak, 139.
Jadi kita guna huruf lah. Katakan X dewasa, Y kanak-kanak. Jadi kita kena bentukkan dua bersama linear serentak dan selesai. So, yang pertama. So, 2X tambah 3Y sama dengan 97. Kan? 4X sebab dewasa X 4X seorang kanak-kanak, so 1Y 139. Okay, jadi dia samakan X, jadi 1 persamaan 1 semua didarab dengan 2 ya. So 2X jadi 4X, 3Y jadi 6Y 97 194. Persamaan 2 dia tak kacau. Jadi dia tulis balik persamaan 2 lah. Okay, so dia kata persamaan 3 tolak 2. 3 tolak 2. 4X tolak 4X kosong habis. 6Y tolak Y 5Y. 194 tolak 139 55. Jadi 5Y sama dengan 55, so Y 11. So dah dapat Y, gantikanlah Y 11 dalam persamaan mana-mana. 1 boleh, 2 boleh. Saya dah ganti dalam 1, selesaikan, so dia dapat X 32. Okay, jadi harga tiket seorang dewasa ialah 32 lah sebab X kan. X tu dewasa, tu RM32. Kanak-kanak harga dia 11. Okay, jadi membuat refleksi lah. Jumlah harga tiket bagi 2 orang dewasa dan 3 orang kanak-kanak. Dia test balik lah, kita masukkan balik X, Y ni dalam kita punya persamaan tadi. Betul tak 97? Betul. Okay, 4 orang dewasa dan 1 orang kanak-kanak, masukkan nilai X, Y yang sama, dapat 139. Betul. Ya. Okay. So, faham? Alright. Okay, so try lah jadi 6.3 C. Ada 2 soalan. Buat macam biasa. Okay, ikut contoh tadi. 5 minit. Kalau dah okey, dah betul, alhamdulillah, proceed. Kalau salah, buat pembetulan, cek balik, fahamkan semula, tanya kawan, tanya guru, tengok balik video. Okey? Okey, ni macam biasalah, ni kena buat sebagai kerja rumah. Mahir diri 6.3, muka surat 143, ada 6 soalan. Buat sebagai kerja rumah hari ini. Buat dalam buku kamu, buku tulis, hantar benda ke cikgu bila naik sekolah, seperti biasa. Kamu semak jawapan kamu betul atau salah. Kalau salah, buat pembetulan terus. Tanya guru dan kawan kamu macam mana. Okey, sebelum mengakhiri bab 6 ni, kita tengok sedikit rumusan. Okey, yang pertama persamaan linear dalam satu pembeli upah, iaitu AX tambah B tambah sama dengan C. Okey, mempunyai satu pembeli upah saja maksud dia, dan dia mempunyai satu penyelesaian unik, maksudnya X je kan nilai dia. Kuasa pembeli upah dia 1, terdiri daripada ungkapan linear dan nombor. Okey. Kalau persamaan linear dalam dua pembeli upah, AX tambah BY sama dengan C, kuasa pembeli upah sama, mesti 1, terdiri daripada ungkapan linear dan nombor. Betul. Okey, mempunyai dua pembeli upah lah. Dan yang ini mempunyai pasangan penyelesaian yang mungkin. Dia banyak penyelesaian yang mungkin akan wujud. So, kurasi itu saja anak-anak untuk video kali ini. Okay, so kita jumpa lagi pada video akan datang. Semoga video ini memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum.